Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua, insyaAllah dalam video ni saya nak bincang sedikit berkenaan dengan kemungkinan aktiviti spekulator ataupun mereka yang mempunyai agenda tertentu di sebalik sesuatu pergerakan saham. So jangan ke mana-mana, jumpa lagi selepas ini insya-Allah. So sebagaimana saya sebut tadi, dalam video ni insya-Allah kita nak bincang kemungkinan wujudnya spekulator ataupun permainan pihak tertentu yang sengaja membuat kenaikan ataupun penurunan yang tidak autentik, yang bukan disebabkan katalis, bukan disebabkan oleh fundamental syarikat dan sebagainya, tetapi dia adalah satu permainan oleh sesetengah pihak. Saya tak akan tunjuk mana-mana counter, okey. Cuma saya akan share satu chart. Chart ini adalah chart yang sebenar, tapi saya tak bagi tahu chart ini adalah milik siapa lah. So siapa yang follow kita punya Smart Mind Academy Telegram channel, okay, dia akan tahulah counter ni merujuk pada counter mana. Tapi saya tak nak expose dalam rakaman ini, kerana mungkin ada orang yang ambil kesempatan ataupun mungkin ada yang salah gunakan. Okey. So dalam ini counter yang saya maksudkan. Tetapi saya tak sebutlah counter mana untuk mengelakkan sebarang perkara yang tidak diingini. So kalau kita tengok counter ni, sekali pandang saja kita dah nampak ada something yang pelik lah dengan counter ini. So dia membuat kenaikan demi kenaikan. Okay, kalau kita tengok kenaikan demi kenaikan, tetapi kenaikan ni sebenarnya dia tak ada volume ataupun tak ada momentum. Kenaikan tanpa momentum adalah kenaikan yang tidak, kita kata tidak autentik, tidak sebenar, yang merisikokan kepada mereka yang membuat entry, okey, lalu mereka rasa okey, harga nak naik lagi, tiba-tiba bila sampai satu tahap di mana pihak mereka yang mengawal yang kontrol counter ini, dia akan bump, dia akan jatuhkan harga secara tiba-tiba. Jadi kalau kita baca ataupun sekali pandang counter seperti ini, sebenarnya saya dah share sebelum ini tentang counter ni. Tapi kali ni saya tak nak sebut counter apa, alright. Tapi kalau kita tengok dekat sini, volume pada April sehingga September nampak sangat signifikan. Okey, tetapi sejak Oktober ataupun sejak November, volumenya semakin kering. Tetapi kalau kita tengok price-nya semakin naik dan semakin naik. Okey. Persoalan kalau kita nak buat chart macam ni, agak-agak berapa kos? Berapa kos yang diperlukan untuk kita menaikkan sesuatu saham itu? Saya minta maaf tuan-tuan, saya ada sore throat, ada URTI sekarang ni, ada masalah sikit. So that's why suara saya tak clear. Okey, kalau kita tengok price counter ni adalah dia bermula dengan sekitar 20 sen macam tu je. Counter 20 sen, counter 10 sen asalnya. Kemudian dia naik dan naik, sekarang ni dah melebihi RM1 lebih. RM1 lebih. So kalau kita nak kira berapa sebenarnya yang diperlukan untuk menggerakkan counter ini. Okay, dia sukar sikit kalau kita nak tengok based on chart, current chart ini dalam trading view ni. Cuma tuan-tuan kalau tuan-tuan ada masa, mungkin pada waktu trading tuan-tuan buka platform broker masing-masing, kemudian tengok kepada market depth. Okey, dekat sana ada
ada jumlah orang beratur untuk jual dan juga beli, dan di sana ada juga jumlah volume. Okey, jumlah volume yang mana volume di pihak ataupun berapa lot ataupun berapa unit lah yang mereka beratur nak jual itu ataupun nak beli. So maklumat itu kita dapat daripada market depth dalam platform broker masing-masing lah. Daripada situ kita boleh calculate tau. Kita boleh estimate lah berapa kos untuk kita naikkan sesuatu harga ni. Saya pernah calculate. Sorry tuan-tuan saya batuk sekarang ni. 2-3 hari dah tapi still tenaga. Okay. So saya pernah calculate lah tuan-tuan untuk membuat kenaikan ni sebenarnya dia kos dia taklah mahal sangat taklah mahal sangat kalau kita ambil kira waktu dia beratur tu dalam sekitar less than 100,000. Okay, less than 100,000. Dan sebenarnya kalau kita nak jahat kalau benda ni of course dia salah di sisi undang-undang dan pernah berlaku di Singapura dalam 2-3 bulan lepas di mana rakyat Malaysia ada 2 orang rakyat Malaysia yang dijatuhkan hukuman ataupun didapati bersalah dalam membuat aktiviti bersifat spekulasi ni. Okay, di mana dia mempunyai beberapa jumlah akaun CDS yang mana wallahualam saya pun tak pasti cerita yang sebenar, tapi mengikut kefahaman saya lah mungkin tuan-tuan boleh betulkan sekiranya salah di mana mereka memiliki banyak akaun CDS dan apa yang berlaku, penjualan jual beli itu berlaku di antara akaun-akaun CDS yang dimiliki oleh mereka sendirilah. Okey, jadi mereka mereka jual dan mereka juga yang beli. Jual beli, okey, orang yang sama, dan akhirnya price tu dia akan naik lah. Okey. That's why kalau kita tengok ni kan tuan-tuan kita boleh calculate ni berapa kos yang kita boleh estimate lah berapa kos yang diperlukan untuk kita tolak harga ke atas dengan volume yang sedikit ni. Okey, so kita boleh estimate berapa sebenarnya kos untuk kita tolak harga ke atas. Sebab itu tuan-tuan jerung orang yang mempunyai dana yang banyak sebenarnya dia boleh manipulate harga saham sesuatu saham, especially saham-saham yang murah lah. Okey, cuma saya tak nak sebut siapa mereka dan sebagainya, mungkin kita tak ada evidence. Tapi ini diceritakan dalam buku-buku yang mana aktiviti spekulator itu sebenarnya wujud. Okey, cuma sama ada ia adalah dibolehkan dalam undang-undang negara ataupun sebaliknya. Yang tu wallahu alam lah tuan-tuan sama ada mereka ni lepas ataupun tidak dengan tindakan undang-undang dan sebagainya lah Jadi kita sebagai trader, pengajaran dia adalah kita kena sentiasa beringat sebab kalau kita tengok sesuatu kenaikan harga saham itu kenaikan yang luar biasa yang tidak disusuli oleh momentum. Yang ni pun masalah juga bila kita sebut momentum ni, ramai orang salah faham. Apa maksud momentum ni? Dia tak faham apa maksud momentum. Ada yang claim momentum traders dan sebagainya. Tapi bila kita tanya apa maksud momentum ni? Sebenarnya tak ramai yang mampu jawab dengan jawapan yang tuntas lah. Okey, momentum tu maksud dia apa? Sebenarnya momentum ni kalau kita belajar fizik, dia ada maksud yang tersendiri yang mana kita boleh apply dalam dunia trading sebenarnya. Dan of course nanti kita bincang lain kali lah apa maksud momentum kenaikan yang tanpa momentum kenaikan tanpa momentum dia membuka satu risiko yang besar kepada mereka yang mungkin akan terjerat dengan pergerakan yang palsu itu. Sebab itu walaupun
counter ni merupakan counter yang sentiasa muncul dalam kita punya stock screener. Kalau kita pakai platform kita screen counter, so counter ni antara counter yang selalu keluar lah. Okey, tetapi bila kita tengok, kita tak rasa pun macam nak beli tak rasa langsung kita nak masuk kaunter seperti ini kerana dia adalah kaunter yang sangat berisiko. Walaupun berlakunya breakout dari segi price, breakout kenaikan demi kenaikan all time high, breakout 52 weeks high dan sebagainya, tetapi kalau kita tengok dari segi momentum, dia tak ada momentum. Kita risau kelajuan yang tidak disusul oleh momentum, tiba-tiba dia boleh berhenti. Kalau berhenti saja tak apa, ini takut accident sampai cedera parah yang mungkin sukar untuk kita membuat untuk kita pulih daripada kemalangan tersebut lah. So sekali lagi pesanan saya, bila kita tengok sesuatu pergerakan ini, pastikan kita tengok sama ada pergerakan itu breakout yang berlaku itu disusuli oleh momentum ataupun sebaliknya. Of course dari segi volume kita sebenarnya dia bergantung pada pengalaman juga. Tidak semestinya volume itu dia kena lebih tinggi daripada keseluruhan chart, tak semestinya. Kadang-kadang kita tengok pada tempoh yang terkini saja. So kita compare apa yang berlaku dalam 2-3 bulan lepas, macam mana volumenya. So kita tengok volume sekarang ni macam mana, untuk kita mengesahkan kenaikan tersebut, untuk kita mengatakan bahawa kenaikan itu adalah kenaikan yang valid ataupun kenaikan yang betul-betul autentik lah, ataupun kenaikan yang palsu. So saya kira itu saja perkongsian yang saya pada malam ini, insya-Allah. Saya minta maaf sebab saya pun sebenarnya mengantuk dan juga saya sebenarnya tengah batuk sekarang ni dan suara saya pun serak sini. Saya semua. InsyaAllah nanti ada masa nanti kita akan bincang kenaan dengan momentum. Apa maksud momentum sebenarnya? So macam mana kita nak identify sama ada sesuatu pergerakan itu mempunyai momentum ataupun sebaliknya. Momentum ini boleh jadi momentum bullish ataupun momentum bearish lah. Nanti kita bincang insyaAllah secara teknikal dan secara praktikal nanti insyaAllah. Wallahualam. Terima kasih tuan-tuan. Kepada tuan-tuan yang belum subscribe channel ni, so just tekan button subscribe, dan juga tuan-tuan boleh juga subscribe channel Telegram Smart Mind Academy. Saya dah letak link dalam ruangan description di bawah. Wallahualam. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah.